Buletin Pagi 5 November bersama saya Hafizi Rosli. Antara tajuk utama pagi ini. Datuk Wee Ka Siong dipilih Presiden MCA. Ratifikasi ISED, kerajaan tidak pernah belakangkan Raja-Raja Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemilihan jawatan kuasa pusat MCA, satu-satunya wakil MCA dalam Parlimen, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dipilih menerajui kepimpinan parti itu bagi penggal 2018 hingga 2021 selepas berjaya mengenepikan dua pencabar lain. Ahli Parlimen Air Hitam itu memenangi jawatan Presiden apabila memperoleh 447 undi mengalahkan pesaingnya, Ketua MCA bahagian Keluang Gan Pin Siu yang meraih 182 undi. Manakala seorang lagi pencabarnya, Ketua Pemuda MCA bahagian Beruas, Ngu Tek Kiong, tidak mendapat sebarang undian. Overwhelming response and support from the people, from the divisional delegates. Ini satu endorsement kepada kita, suntikan semangat kepada pasukan baru MCA, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada pucuk pimpinan yang lalu yang diterajui oleh Datuk Seri Leow Tiong Lai yang telah memimpin parti ini lebih daripada 4 tahun dan hampir 5 tahun, dan beliau telah menunjukkan prestasi yang baik dan memastikan perpaduan parti ini sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Selepas satu pemilihan, kita sepatutnya close rank dan kita sepatutnya menunjukkan kematangan kita berpolitik dan kita meletakkan kepentingan parti melebihi segala-galanya. Sementara itu, jawatan timbalan Presiden dimenangi oleh pengerusi MCA Perak, Datuk Dr. Mah Hang Sun, yang mengalahkan pengerusi MCA Johor, Datuk T. Siu Kiong. Selain dua jawatan tertinggi itu, jawatan naib Presiden pula disandang oleh Lim Ban Hong, Tan Teck Cheng, T. Lian Ker dan Yu Leong Luk. 66.27% dari 32,397 pengundi dari 188 bahagian keluar mengundi semalam di 160 pusat mengundi seluruh negara. Kerajaan tidak pernah membelakangkan Raja-Raja Melayu dalam usaha meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISED. Menurut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, tidak timbul isu kerajaan membelakangkan Raja-Raja Melayu dalam usaha ISED. Orang ramai hanya perlu memahami perlembagaan agar isu ini boleh difahami dengan lebih jelas. Katanya sehingga kini masih terdapat beberapa salah faham walaupun telah dinyatakan beberapa kali bahawa kerajaan akan tetap mempertahankan perkara yang terdapat dalam perlembagaan. Tegasnya sebagai contoh perkara 3, perkara 152 dan perkara 153 dan juga kedudukan dan peranan Raja-Raja Melayu serta institusi rakyat akan tetap kekal. Oleh itu, tidak timbul langsung soal membelakangkan Raja-Raja Melayu. Datuk Saifuddin berkata kerajaan melaksanakan perbincangan secara terbuka dalam meratifikasikan ISED dan rundingan dengan pelbagai pihak masih dilaksanakan. Kementerian Pendidikan menegaskan tidak pernah mengeluarkan sebarang surat perkeliling menarik balik kebenaran cuti tambahan sempena Deepavali kepada sekolah-sekolah yang memohon. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan menjelaskan kuasa memberi kelulusan cuti peristiwa atau cuti ganti adalah di bawah bidang kuasa pendaftar negeri iaitu Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN, dan hanya Pengarah JPN boleh meluluskan permohonan cuti tambahan. Keputusan berkenaan adalah tertakluk kepada budi bicara Pengarah JPN dari segi enrolmen murid dan guru yang menyambut perayaan Deepavali. Kenyataan itu menyebut sekiranya jumlah cuti peristiwa sekolah telah habis digunakan dan masih inginkan cuti tambahan, pihak sekolah boleh memohon untuk mendapatkan cuti berganti. Oleh itu, sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan pelajar kaum India yang ramai boleh memohon cuti tambahan daripada Pengarah JPN masing-masing.
Timbalan Perdana Menteri puas hati dengan persiapan menghadapi banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat persediaan menghadapi banjir di negeri-negeri Pantai Timur di Bilik Gerakan Negeri Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru. Alhamdulillah, saya ingat cara-cara mana agensi-agensi ini memberikan taklimat itu memang baguslah. Namun kalau kita bila timpa masanya, kalau banjir berlaku tu, itu yang kita nak kena when you are tested lah. Ya, kita memang siap siaga. Kalau semua kita macam emergency lah. Ya, bila berlaku tu baru kita tahu bagaimana benda tu akan berlaku. Kata Datuk Seri Dr. Wan Azizah, berdasarkan taklimat disampaikan semua agensi penyelamat, kerajaan negeri telah bersiap sedia sepenuhnya bagi membantu rakyat dalam menghadapi banjir pada musim tengkujuh nanti. Kelantan dan Terengganu tambahnya perlu mengikut jejak negeri Pahang, menghentikan sebarang bentuk pembalakan bagi memastikan banjir besar tidak berulang. Program Food Bank Malaysia Kendalian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan membantu menyalurkan makanan dan keperluan asas kepada mangsa banjir di Kelantan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata satu rang undang-undang akan turut digubal bagi memberi perlindungan kepada pihak yang memberikan sumbangan kepada Program Food Bank Malaysia. Saya meletakkan sasaran bahawa pada paling awal pada hujung tahun hadapan, paling awal ataupun tahun berikutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna akan mengangkat satu cadangan rang undang-undang baru yang kita namakan sebagai Good Samaritan Law. Good Samaritan Law ni adalah satu undang-undang yang bertujuan untuk regulate kegiatan dan program macam ini. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata rang undang-undang itu penting bagi mendorong lebih ramai pihak tampil memberikan sumbangan tanpa rasa bimbang. Projek Food Bank Malaysia adalah inisiatif baru kementerian dalam mengurangkan bebanan kos sara hidup golongan memerlukan di negara ini. Katanya setakat ini 12 buah pasaraya dan 81 buah hotel daripada 6 buah negeri iaitu Sabah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Kuala Lumpur menjayakan program itu. Untuk Kelantan yang menjadi negeri ketujuh menyertainya, agihan akan dibuat untuk mangsa banjir pada musim tengkujuh ini. Menurut Datuk Seri Saifuddin, sejumlah 839,000 kilogram makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran dikumpulkan sejak program dilaksanakan Ogos lalu dan ia telah diagihkan kepada kira-kira 27,000 penerima di seluruh negara. Melaka menyenaraikan 16 jenis barangan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Deepavali yang bermula semalam hingga 9 November ini. Exco Hal Ehwal Pengguna Negeri G. Saminadan berkata skim itu dilaksanakan agar pengguna dapat memperoleh barangan keperluan pada harga berpatutan sekaligus dapat menyekat peningkatan harga yang melampau. Kita dapat tahu banyak pengguna kecil atau penjara lah, mereka tidak akan ikut harga kawalan lah. So kita minta jangan cari untung seseorang, menyusahkan rakyat lah. Ambil perhatian, ini musim perayaan ini jangan untuk mencari keuntungan, menyusahkan rakyat dan naikkan harga barang lah. Kalau kita dapat tahu mereka naikkan harga barang, kita akan bertindakan lah. Tambah Saminadan, tanda harga berwarna merah jambu diletakkan pada barangan di bawah skim itu. Antara barangan harga terkawal jelasnya ialah ayam standard, ayam super, daging kambing tempatan bertulang, bawang merah kecil, ubi kentang dan kacang dal. Tegasnya pengguna yang mendapati peniaga melanggar undang-undang boleh menyalurkan aduan kepada kementerian melalui talian bebas tol Pusat Informasi dan Gerakan Operasi Strategik atau WhatsApp ke talian 0192794317. Kerajaan Pusat diminta menyediakan lebih banyak peluang pelaburan ke Labuan bagi merangsang semula pertumbuhan ekonomi pulau bebas cukai itu. Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli berkata, langkah itu bagi meningkatkan kembali potensi ekonomi Labuan selepas industri minyak dan gas merudum ekoran kejatuhan harga minyak global.
Antara yang terkesan dengan kelembapan ekonomi di Labuan ialah kalangan peniaga di Pasar Sentral Labuan. Tinjauan kami mendapati urus niaganya tidak lagi serancak dahulu ekoran kuasa beli yang kian merosot di kalangan rakyat pulau itu. Masalahnya banyak masalah ni. Pasal kalau sebelum kami pindah dulu di Pasar Lama, jualan ikan bagus. Sesudah pindah sini ada setahun lebih lah, bagus sikit. Lepas tu pekerja banyak diberhentikan di Labuan ni. Di sana merusut sampai hari ini. Jualan ikan merusut? Ya, merusut. Masalah itu turut berpunca dari tempat menjual ikan yang terlalu banyak termasuk di jeti pendaratan ikan dan pasaraya. Memandangkan hari Minggu dan hari 6 saja pengunjung tu adalah. Kalau hari Isnin hingga hari Jumat tu kekurangan lah. Macam itulah dia punya keadaan sekarang ni. Kalau boleh kami merayulah agar daripada kedai supermarket dan pasar-pasar yang di kampung-kampung tu agak diteruskanlah supaya di pasar ni menjadi tumpuan lah. Dia kami bawa orang kemari supaya ramai orang tahu, satu Malaysia tahu yang di Labuan ni perlukan perhatian. Kalau sekiranya berterusan jadi Labuan yang menarik dengan dengan jualan-jualan ikan segar semua boleh jadi hilanglah, tutup. Jadi kita perlu bantuan supaya industri di Labuan rancak kembali. Jadi orang pun ramai datang balik ke Labuan. Jadi semua pun dapat manfaatnya. Katanya lagi, kerajaan pusat berkemungkinan dapat membantu mengatasi masalah ini menerusi pelaksanaan program yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi setempat selain minyak dan gas. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir berkata kerajaan komited untuk mempertahankan dan menambah baik taraf Pulau Langkawi sebagai kawasan pelancongan bebas cukai. Seperti yang diumumkan melalui Pembentangan Belanjawan 2019, ia pastinya bermakna buat Kedah berikutan sebelum ini terdapat ura-ura bahawa status bebas cukai di Langkawi mahu ditarik balik oleh pimpinan pentadbiran terdahulu. Datuk Seri Mukris berkata bagi meletakkan Langkawi ke tahap tertinggi berbanding destinasi lain di rantau ini, terdapat beberapa perkara yang ingin dikemukakan kepada kerajaan pusat, khususnya kepada Kementerian Kewangan. Namun buat masa ini belum ada perincian mengenai penambahbaikan itu. Tambahnya lagi, kerajaan negeri juga mempunyai perancangan untuk menjadikan Langkawi destinasi pelancongan yang setanding dengan negara jiran seperti Phuket dan Bali.